Lelaki berdarah dahi yang terkapar atas rumput tu terus menjerit. Dia melompat-lompat dan berguling-guling atas tanah. Tangannya mencakar apa saja. Kuku tangan dan kakinya mula terkeluar. Tama dan si pemandu terus jauhkan diri dari lelaki tu. Tolong saya, kalau saya tahu jadi macam ni, saya tak akan tawarkan kawasan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia di akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 237 dan siri 238, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Lepas tu, dalam keadaan yang amat penat, lelaki tu melangkah longlai ke arah mereka. Sebaik sampai, dia terus rebah ke tanah, berguling-guling sambil peluk lutut. Bunyi nafasnya cukup keras. Lepas 10 minit berguling, bunyi nafasnya semakin lama semakin lemah dan akhirnya terus berhenti. Lelaki berdarah dahi tu terus lembik, terlentang atas tanah. Dadanya berombak lemah, tarik dan lepas nafas. Tama dan pemandu nampak tangan dan kaki lelaki tu dah tumbuh bulu, berbelang-belang macam harimau. Apa kita nak buat, Tama? Sabar, biar aku cuba, kata Tama. Dengan tenang, Tama singsing lengan baju sampai siku, lipat kaki seluar kiri sampai lutut. Lepas tu dia cabut 7 helai rambut dekat umbung-umbung kepala, lalu disimpul satu-satu, kemudian diselitkan di celah gigi bawah. Beberapa gerak langkah disusun. Masa Tama nak sebut kata sumpah untuk halang manusia bertukar jadi harimau, lelaki berdarah dahi yang terkapar atas rumput tu terus menjerit. Dia melompat-lompat dan berguling-guling atas tanah. Tangannya mencakar apa saja. Kuku tangan dan kakinya mula terkeluar. Tama dan si pemandu terus jauhkan diri dari lelaki tu. Tolong saya, kalau saya tahu jadi macam ni, saya tak akan tawarkan kawasan ni. Ilmu saya makan diri kerana langgar janji, kata lelaki berdarah dahi tu sambil berguling-guling atas tanah. Si pemandu nak tolong tapi Tama tak bagi. Bahaya, katanya. Si pemandu tak peduli. Dia terus melangkah ke arah lelaki tu. Bila si pemandu nak peluk tubuh lelaki berdarah dahi tu, dengan pantas Tama terus menerpa ke arah si pemandu. Tubuhnya Tama tolak ke belakang sampai jatuh terduduk. Bahaya bila kukunya kena kulit badan kamu. Boleh jadi macam dia, kata Tama. Lelaki berdarah dahi tu masih terkapar atas tanah. Matahari makin rendah. Tak lama lagi senja. Bila malam menjelma, segala usaha akan jadi sia-sia. Lelaki berdarah dahi tu terus merintih. Bunyi harimau makin jelas. Setiap kali harimau berbunyi, lelaki berdarah dahi tu akan menjawab dengan ngauman perlahan. Apa kita nak buat ni, Tama? Tak apa, biar aku cuba petua ni dulu. Sebab dulu aku pernah berkawan dengan manusia keturunan harimau. Hah? Terbeliak bicik mata si pemandu sambil jauhkan diri dari Tama. Lelaki berdarah dahi itu terus berguling-guling atas tanah. Misainya dah bertukar jadi misai harimau. Tak ada lagi kata-kata tolong saya keluar dari mulutnya. Cuma ada suara ngauman yang keras. Rendungan mata yang cukup garam pandang ke arah Tama dan si pemandu. Tiba-tiba seluruh badan Tama menggeletar. Perasaan jadi cemas. Tama dapat rasa macam ada tenaga gaib meresap ke dalam tubuh. Tama pasti semangat harimau mula meresap ke dalam tubuh dia. Kalau tak dikawal, dia akan ada ciri-ciri seekor harimau, cuma badan dia tetap macam manusia. Tama terus duduk bersila dengan mata terpejam. Beberapa potong ayat Quran dibaca dengan khusyuk. Alhamdulillah, badan kembali normal, tak resah. Kemudian Tama bertafakur, pisahkan diri dan ingatan dari dunia nyata dan bagi tumpuan ke arah mata hati Mia, si gadis harimau tu. Mia hadir dengan senyuman. Perlukan bantuan? Tanya Mia. Tama anggukkan kepala.
Kamu dalam bahaya Tama. Macam tadi, Tama terus anggukkan kepala. Baiklah, kejap lagi ada orang bantu kamu Tama. Dalam senyuman, Mia si gadis harimau tu terus lesap. Lepas tu datang seorang lelaki tua. Kulit mukanya dah berkedut, janggutnya separas dada, tapi wajahnya nampak bersih cerah. Pulihkan dengan kekuatan kamu, dengan keyakinan kamu. Semuanya dah disampaikan oleh Mia pada kamu. Manfaatkan sekarang. Lepas cakap macam tu, lelaki tu terus hilang. Dalam keadaan separuh sedar, Tama nampak sama-sama gerakan seorang wanita. Yang pasti wanita tu bukan Mia. Wanita misteri tu tegakkan ibu jari dan jari kelingking sebelah kanan. Perlahan diterbalikkan. Kemudian ditegakkan semula, diterbalikkan semula dan terus ditikam ke perutnya. Lalu wanita misteri tu terus hilang. Tama teringat benda tu pernah diajar oleh Mia masa nak menentang binatang buas. Dia kena cari pokok renek bercabang dua, tak kira jenis pokok apa, ditikam ke bumi sebelum ditikam ke badan musuh. Tiba-tiba macam ada benda berat pukul Tama dari belakang. Dia tersengguk dan muka hampir tersembam ke tanah. Bila Tama buka mata, dia dah berada di alam nyata. Aku pelik tengok kamu Tama. Orang dalam bahaya kamu tidur duduk. Aku tak tidur, aku bertafakur dan berdialog dengan seseorang, kata Tama. Lelaki berdarah dahi tu masih terkapar dan berguling-guling atas tanah. Seluruh tangan kanannya dah penuh dengan bulu harimau. Bila lelaki tu tengok Tama dan pemandu melangkah ke arahnya, lelaki tu terus mengaum dan membongkok macam harimau nak menerkam sesuatu. Tama terus cari pokok renek bercabang dua. Bila dah dapat, dia buang bahagian mana yang tak perlu. Dengan pantas, bahagian yang bercabang tu Tama tikam ke tanah. Lalu bergerak ke arah lelaki berdarah dahi yang mula bangun tu. Lepas tu Tama berdiri depan lelaki tu sambil pusingkan kayu bercabang dua di matanya. Dalam masa yang sama, Tama baca ayat-ayat penunduk. Tapi lelaki tu bertambah marah dan ganas. Sabar, aku nak tolong kamu, kata Tama. Lelaki berdarah dahi tu hanya mengaum. Keadaannya bertambah parah. Lebih kurang 45 minit lagi, seluruh tubuhnya bertukar jadi harimau seiring dengan suasana hari yang beransur malam. Tama terus melompat, melangkah tubuh lelaki berdarah dahi tu. Lelaki tu terus bangun untuk menentang Tama. Aku nak tolong kamu, bebaskan kamu dari sumpah, kata Tama. Tanpa buang masa, kayu bercabang dua tu Tama terus tikam ke bahagian perut atas pusatnya. Bila kayu tu nak dicabut semula, macam ada tenaga gaib tarik dari dalam. Dengan mentera dan petua yang Mia ajar, kayu bercabang dua yang terbenam di perut lelaki berdarah dahi tadi dapat dicabut dengan mudah. Lelaki itu terus menjerit dan berguling-guling atas tanah, tahan rasa sakit yang amat sangat, merangkak macam harimau sambil meneram dan mengaum. Kemudian terus terkaku. Cuma kaki dan tangan dia je yang bergerak-gerak. Akhirnya terus kaku dan keras. Kamu bunuh dia Tama? Tanya si pemandu. Tama hanya gelingkan kepala. Hari dah beransur gelap. Macam mana Tama? Kita tinggalkan dia dekat sini? Kita tunggu dia pulih dulu. Kita perlukan dia, kata Tama. Tiba-tiba terdengar bunyi berdesir dari arah belakang. Dengan pantas Tama menoleh. Tak ada apa-apa. Lepas tu bunyi tu datang dari arah sebelah kiri pula. Daun-daun nampak bergoyang macam dirempuh sesuatu. Kemudian Tama macam dapat kesan ada objek berdiri depan dia, tapi tak nampak jelas. Benda tu bergerak bebas, sentuh bahu dan raba pipi Tama berkali-kali. Siapa kamu? Tanya Tama. Lengan kanan terasa disentuh sesuatu. Dingin dan mulu roma mula meremang bila benda tu sentuh leher dan telinga. Kalau kamu berniat baik, tunjukkan diri kamu, kata Tama. Tama tumpukan perhatian ke arah suara tersebut. Ada bayang orang tua yang pernah datang masa Tama bertafakur tadi. Orang tu tersenyum sambil tegakkan ibu jari kanannya. Sebelum bayangnya hilang, terasa ada tangan dingin sentuh pipi kiri Tama. Hai! Dengan pantas Tama renung ke arah suara yang datang. Lelaki berdarah dahi itu melambai-lambai tangan lalu melangkah ke arah mereka. Bila sampai depan mereka, dia hulurkan sepasang tangan ke arah Tama dan si pemandu. Semuanya dah kembali seperti asal. Lelaki berdarah dahi itu sangat gembira dan ucapkan terima kasih pada Tama. Kata lelaki berdarah dahi itu, masa kuku jari kaki dan tangannya bertukar jadi kuku harimau, dia rasa sakit sangat. Begitu juga bila bahagian tubuhnya ditumbuhi bulu harimau. Masa dirinya nak pulih dari pengaruh sihir pula, dia terasa seluruh tubuhnya melayang-layang di angkasa dan jatuh ke laut yang amat dalam. Bahagian tengah perutnya ditikam batu karang yang tajam sampai dia jadi tak bermaya. Dari tubuhnya keluar segumpal cahaya lalu menguakkan air laut hingga dirinya muncul di permukaan. Dari permukaan laut, cahaya itu menjulang ke udara dalam bentuk tengkorak harimau. Gumpalan cahaya itu berpatah balik ke arahnya lalu angkat tubuhnya dari permukaan laut, diusung di angkasa sebelum dicampakkan ke dalam gaung berbatu pejal. Seluruh tubuhnya berkecai tapi bercantum balik dan
diangkat oleh dua orang lelaki lalu dihumbankan ke dalam lubang yang dah digali. Ketika dihempas itulah dia rasa sakit yang amat sangat. Dia menjerit dan mengerang tahan rasa sakit. Masa itulah dia terdengar suara bisikan 2 kalimah syahadah dan terus ikut dengan sekuat hati. Mata terbuka. Masa mengucap tu jugalah terasa kuku di jari kaki dan tangan tercabut satu persatu. Lepas lelaki tu bercerita, dia terus renung kuku-kuku di jari tangan dan kaki. Tumpukan bulu harimau semua dah hilang. Kemudian lelaki berdarah dahi tu terus tinggalkan Tama dengan si pemandu yang saling berpandangan dengan 1000 pertanyaan. Dia menuju ke arah pinggir jalan. Lepas tu hilang dari pandangan mereka berdua. Mana dia pergi Tama? Entahlah. Tak lama kemudian lelaki berdarah dahi tu muncul semula, bawa besi dan bungkusan plastik. Lepas tu dia ajak Tama dan si pemandu ke perdu pokok besar. Sampai dekat sana, lelaki tu terus tikam guni plastik hitam dengan sebatang kayu. Dari plastik yang terkoyak keluar butir-butir pasir hitam yang berkilat. Apa bendanya ni? Tanya Tama. Kata lelaki tu, inilah besi pacak bumi. Banyak khasiatnya tapi kena tahu guna. Barang-barang ni digunakan oleh musuh untuk lemahkan Syed Hamid dan Datuk. Tama dan pemandu saling berpandangan. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.